Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjat syukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana kita sudah berada 2 Muharram 1443 bersamaan dengan 11 hari bulan 8 2021. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in, syarah kepada Qurratul Ain. Perbincangan kita dalam sifatus salah, sifat-sifat salat, rukun salat yang keempat, baca Al-Fatihah. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang cara baca Al-Fatihah, makhrajnya, syaddahnya, ada berapa hurufnya. Kemudian kita sambung pada kali ini bagi jemaah yang ada kitab Fathul Mu'in yang warna hijau ni, warna hijau, muka surat 74. Yang putih apa? Yang warna putih tu 68. Yang Rumi, tuan-tuan tengoklah, di tajuk dianya iaitu wajib pula dijagakan mualah. Mualah ni maknanya berturut-turut. Maknanya kalau baca ayat tu tak boleh berhenti, separuh-separuh berehat dulu lah, kena baca terus. Itu makna al-mualah. Arti maksudnya berturut-turut. Baik, kita sambung perbincangan kita dalam kitab kita ni Fathul Mu'in. Baca Al-Fatihah wajib, tengok kitab, dan wajib pula dijagakan mualatun. Mualatun yakni keadaan bacaan itu mesti berturut-turut, tak boleh berhenti lama sambung pula, berhenti cakap benda lain sambung pula, tak boleh. Maknanya kita kena baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin sampai ke akhir. Itu maksud dia berturut-turut di dalam bacaan, iaitu dengan cara ia membacakan kalimah-kalimah dalam Fatihah itu secara berturut-turut dengan tidak mengadakan senggang antara sesuatu dalamnya dan apa yang selepasnya dengan sekadar saktah bernafas atau kerana gagap. Jadi kalau kita berhenti tarik nafas, tak ada jadi masalah. Berhenti rehat tu tak boleh. Berhenti lama berehat, itu tidak boleh. Atau kerana tergagap. Berhenti kerana gagap, dimaafkanlah. Contohnya orang ni jadi maknanya tergagap. Patutnya tak boleh juga, tapi itu dikira keuzuran lah. Macam mana kan? Atau terlupa, juga kerana bersin. Kita tengah duduk apa ni, ihdinas siratal mustaqim, nak bersin tak? Bersin. Itu dimaafkan. Atau kerana batuk kita, batuk lama juga berhenti, nak habis batuk tu, tidak mengapa. Jadi alhamdulillah, dalam undang-undang Islam ni larangan dia, bila dia larang, dia ada juga keterbukaan. Dalam kaedah qawaid fiqhiyah dia panggil idza daqal amru ittasa'a. Apabila benda tu sempit, dia perluaskan. Bila luas, kena sempit. Itu kaedah. Maknanya asalnya tak boleh terpisah, kena baca terus, tapi oleh kerana uzur, contohnya batuk, bersin, maka itu dimaafkan. Maka hendaklah ia mengulangi bacaan Fatihahnya
bila di tengah-tengahnya itu diselangi oleh sebutan tentang sesuatu benda yang asing. Kita tengah baca Fatihah, kita sebut benda lain. Maka kita kena ulang balik Fatihah dari awal. Sebab syarat dia berturut-turut. Benda asing yang tidak ada bersangkut paut dengan solat, di dalam membaca Fatihah itu, walaupun benda yang asing itu sedikit, seperti sebahagian daripada sesuatu ayat lain daripada Fatihah. Kita kata ihdinas siratal mustaqim, pergi baca ayat lain, wal asri innal insana lafi khusr. Walahanya Quran juga, tapi tak boleh. Fatihah, jangan kacau dengan bacaan lain. Itu maksud benda lain. Seperti mengucap alhamdulillah bagi orang yang bersin. Kita bersin tengah baca Fatihah, bersin alhamdulillah. Walaupun mengucap alhamdulillah waktu bersin itu disunatkan dalam masa solat dan juga di luar solat. Dalam fiqh Syafi'i kata bersin ni sunat kita kata alhamdulillah walaupun dalam solat. Tapi kalau tengah baca Fatihah tak boleh celah di situ. Kerana penelitian itu adalah memalingkan diri dari bacaan Fatihah yang wajib dalam sembahyang itu. Itu jadi tak boleh tu, sebab kita lari channel. Channel sepatutnya jangan ada di celah Al-Fatihah tu bacaan lain, sebab dia rukun. Fatihah ni rukun. Dia panggil rukun qauli, rukun qauli dalam salat. Dan tidak wajib mengulangi semula bacaan Al-Fatihah dengan sesuatu selingan yang dilakukan olehnya yang bersangkut paut dengan solat. Kita buat benda yang berkait dengan solat, seperti membaca amin. Boleh kita baca amin. Dan juga sujud tilawah yang dilakukan olehnya kerana bacaan imam bersama-sama dengannya. Kita kan biasanya setelah tamat Al-Fatihah, imam akan baca surah. Kita baru baca Fatihah. Tengah nak baca Fatihah, tiba-tiba imam baca ayat sajadah, maka dia sunat sujud. Kita pun sujud sekali dengan dia. Itu tidak nama putus Al-Fatihah kita. Kita bangun nanti, sambung balik. Yakni bersama-sama dengan imamnya, bila imamnya sujud bagi tilawah. Kalau imamnya tidak sujud dan ia sujud, maka batal solatnya. Itu jangan. Contohnya sampai ayat sejadah, imam tak sujud. Sama ada dia terlupa nak sujud atau memang dia tak nak sujud. Kita yang hafal Al-Quran ni, kita tahu di sini sujud. Kita pun potong, tak ikut imam, kita sujud sendiri, tunjuk pandai kita, batal solat. Jangan main-main. Jangan lawan imam. Imam solat tak boleh lawan ni batal solat kita. Sebab dia akan tanggung kita punya kesalahan. Kan? Maka kita tak boleh langgar dia punya peraturan. Baik, berapa kategori dah tak wajib tu. Dan tidak wajib juga mengulangi Fatihah dengan ia berdoa meminta rahmat daripada Allah. Contohnya, kita tengah baca Fatihah, imam baca ayat rahmat. Jadi, di antara sunat kita baca Quran ni, bila sampai ayat rahmat, kita kena minta. Bila lalu ayat azab, kita minta perlindungan. Jadi tengah baca Fatihah sampai ayat rahmat, nak imam baca, boleh kita break, kita pergi doa. Sebab dia ada kaitan dengan bacaan imam, mana dalam solat. Dan meminta perlindungan daripada azab. Boleh. Kalau di luar solat, lagilah boleh. Ini kita bincang dalam solat. Dan juga bacaan doa, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Boleh. Tidak putus Al-Fatihah, dia kata. Maksud dianya, dan hamba adalah daripada mereka yang menyaksikan atas hal itu. Mana sebagai adab selepas dibaca ayat Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala yang paling adil dalam segala hakim?
maka kita kena jawab bala. Jangan kata na'am. Kalau dia tanya alaisa, kita kena jawab bala. Alaisa, bukankah? Kalau kita kata ya, jadi bukan. Itu perbezaan bahasa Arab ni, para pelajar daqiq, dia panggil halus. Contohnya ayat Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bukankah tidakkah Allah yang paling adil dari segala hakim? Kalau kita kata bala, mana betul lah tu. Benar sekali. Tapi kalau kita kata na'am, kita kata ya. Bukankah, jadi bukan. Itu bahaya. Ini kalau mari tanya soalan alaysa, kita kena jawab bala. Ini bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang cukup halus dia punya seni punya susunannya. Jangan cuma khilaf lah tentang hadis alaihissalam tadi. Ada kata hadis dia lemah dan sebagainya. Tapi dalam kitab-kitab kita telah meletakkan bahawa boleh kita baca dalam solatnya juga di luar solat. Yang semua itu adalah kerana imamnya membaca Al-Fatihah atau ayat sejadah atau membaca ayat di dalamnya disunatkan membaca apa yang disebutkan bagi tiap-tiap orang dari yang membaca atau yang mendengar. Jadi kita ni dua kategori. Sama ada kita baca sendiri atau kita pendengar. Maka bila kita dengar, kita jawab bala. Kalau kita baca sendiri, kita juga jawab bala. Bala. Dan waktu sujud tilawah, sujud tilawah ni kalau kita tak baca pun, tapi kita dengar bacaan orang, maka kita boleh sujud sekali dengan dia. Tapi kalau kita tak peduli dia duk baca Quran, kita buat kerja lain, langsung tak ambil hirau dengan bacaan dia. Yalah, kita buat kerja lain. Maksudnya gitulah. Bukan tak ambil hirau termasuk tak peduli dengan Quran, tidak. Dia sujud, tak boleh kita sujud sebab kita tak ikut pun dia. Naknya orang tu mutaba'atul qiraah. Kita ikut bacaan, kita perhati bacaan, bila dia sujud, kita sunat juga sujud. Sekali dengan dia. Baik. Yang semua itu adalah kerana imam membaca Fatihah. Jadi disunatkan bagi orang yang membaca atau yang mendengar, yang makmum atau yang lain daripadanya di dalam solat dan juga di luar solat. Sunat kita jawab dan elok kita jawab. Masya Allah. Baik, kita pergi pula isu, kalau orang yang sembahyang itu membaca suatu ayat, dia atau mendengar, ini penting ni. Ambil perhatian di sini, ramai juga orang tanya soalan ni. Sebab itu anda perhati tengok kitab Fathul Mu'in, dia banyak benda furuk-furuk, benda-benda cabang yang pelik-pelik ada dalam ni. Kalau orang sembahyang itu membaca sesuatu ayat atau mendengar bacaan sesuatu ayat, dalam ayat itu ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita duduk solat, imam baca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul, ataupun Muhammadur Rasulullah. Adakah kita kena selawat dalam solat? Ini jawapan dia. Maka tidak disunatkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Tak sunat dalam solat itu. Dan tak boleh kita tambah Quran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. La. Jangan tambah Quran. Sebab itulah bagian lafaz selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak mau tambah apa-apa. Macam bila sahabat mari tanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana nak selawat? Nabi pun ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan, dalam risalah selawat kita tu. Jadi adakah kita nak tambah? Adakah kita nak tambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa, kita kata jangan ditambah dalam lafaz nabawi. Tapi kalau kita nak selawat sendiri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala habibina Muhammad, itu tak salah. Tapi lafaz yang keluar dari mulut Nabi, Nabi tak sebut, kekalkan seperti lafaz di asal. Tentu ada sesuatu mukjizat yang Nabi kita nak. Kita kadang-kadang suka tambah.
Bukan cakap suka tambah. Ada yang lebih sangat dia kata apa? Nabi malu lah nak cakap dia sendiri Sayyidina. Kita kata jangan cakap macam tu. Kita kata kita malu tak apa. Nak cakap Nabi malu dalam bab perkara syariat, kita kata lak. Jadi di sini, sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi dalam fatwa dia kata tidak sunat berselawat ke atas Nabi dalam baca Quran itu. Tapi kalau kita baca Quran, Muhammadur Rasulullah, kemudian kita terjemah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah, memang kena selawat. Kita kena, tapi dalam bacaan Quran itu kekalkan. Bahkan kita dengar pun tidak perlu kita selawat. Ini fatwa Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Menarik. Baik. Dan tidak wajib diulangi bacaan Fatihah makmum dengan ia memberi peringatan kepadanya kepada imam. Bila imam terhenti ataupun taradud. Apa maksud imam terhenti taradud ni? Contohnya imam lekat bacaan. Dia panggil mughlaq. Dia baca tak? Kan kalau setengah orang yang baca wal asri lekat. Itu kita tak tahu itu kuasa Allah Ta'ala. Imam dah 30 tahun jadi imam, lekat baca Fatihah. Berlaku di Masjid Haram. Maka bila imam tu terhenti, dia berhenti, tak jam kata. Blur, tak nampak. Ataupun taraduk, dia ulang ayat yang sama. Mana macam dia tak boleh nak pergi dia tu, tak jumpa cari ekor ayat dalam bacaannya. Dengan makmum mengqasatkan membaca Quran atau Fatihah, walaupun ia membaca Quran atau Fatihah itu dengan niat memberi peringatan kepada imam yang terhenti dalam bacaan atau taradud dalamnya. Kebetulannya imam terlekat dalam contohnya dia baca Alhamdulillahi Fatiris Samawati wal, Alhamdulillah kan. Jadi dia tak ingat. Maka kita nak tegur, kita kebetulan ayat Alhamdulillah kita pun ingat baca juga Alhamdulillah. Ataupun kalau dia dalam Fatihah, kita niat baca Fatihah jugalah. Dan tempat memberi peringatan kepada imam itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh kami, siapa dia? Ibnu Hajar Al-Haytami, ialah bila imam terdiam dari membaca. Mana dia berhenti dah. Jam tak lagi dah dia ni. Kalau tidak apa? Yakni kalau imam tidak terdiam, iaitu ia masih lagi taradud dalam bacaannya, masih dalam bacaan. Mana imam duk ulang, duduk pusing ayat yang sama, jangan tegur lagi. Maka tidaklah ia diberi peringatan waktu itu, sebab itu memutuskan mualat imam itu. Nanti dulu, biar dia break, baru kita sambung. Ia mewajibkan ia mengulangi Fatihah itu. Dalam Fatihah itu maksud dianya. Dan kalaulah imam dahulukan dengan membaca seperti Subhanallah, kalaulah makmum dahulukan dengan membaca seperti Subhanallah, dari segi yang aujuhnya memutuskan berturut-turut mualat dalam bacaan. Mana kita nak tegur dia dalam Fatihah ni. Kita nak tegur dia tapi kita biasakan orang salah, kita tegur dengan Subhanallah, maka itu dia kira putus. Kena ulang balik Fatihah kita. Kerana kalau demikian ia memberi peringatan, maka orang yang menyebut Subhanallah itu adalah berniat zikir atau berniat zikir serta memberi peringatan. Kita kena niat zikir. Tapi walau macam mana Fatihah kena ulang balik. Kalau tak niat zikir batal solat. Lain pula. Kalau tidak niat zikir maka batal solatnya. Jadi banyak isu dalam masalah. Masalah batal solat satu. Masalah kena ulang putus Fatihah satu. Dan wajib diulangi semula Al-Fatihah dengan ada selingan diam yang lama pada hurufnya. Mana orang ni berhenti lama. Entah dia fikir apa tu. Lepas pada ihdinas siratal mustaqim tu berhenti senyap. Tak boleh tu. Yang diam yang lama pada hurufnya, juga walaupun dia diam sebentar kalau niat memutuskan bacaan, maka jadi ia seperti selingan diam yang lama pada hukumnya di dalam bacaan itu.
dengan sekadar lebih lama, lebih lagi lama daripada saktah bagi istirahat tanpa keuzuran. Kita berhenti lama diam di dalam kedua-duanya kerana kejahilan atau terlupa, yakni dalam selingan menyebut perkara asing dan diam yang lama, maka dia kena ulang balik Fatihah dari awal. Apabila selingan menyebut sesuatu yang asing daripada bacaan dalam solat, atau diam lama itu kerana terlupa atau tidak tahu. Dia ada juga orang jenis lupa tak tahu ni. Macam mana nak buat? Lupa atau tidak tahu. Ataupun diam itu adalah bagi mengingati suatu ayat yang terlupa, maka itu tidak memudaratkan salat. Dia diam sebab dia tak tahu, atau dia duduk rewind balik ayat dia, itu tidak mengapa. Yakni tidak memutuskan mualat dalam bacaan sembahyang yang wajib itu. Payah juga kita kena perhati satu-satu ni. Sebagaimana hukumnya kalau seorang itu mengulang-ulangi satu ayat daripadanya, yakni daripada Al-Fatihah pada tempatnya, walaupun dengan ketiadaan uzur, maka tidak terputus mualaknya. Jadi diulangnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim, duduk pusing itu. Atau seseorang itu mengulang balik apa yang telah dibacanya sebelum itu, dia undur balik, ia akan nak na'budu, lepas tu dia terus pergi. Dan ia terus membaca sampai habis. Di atas yang aujuhnya, satu pandangan yang itu juga tidak memutuskan mualak dalam bacaan. Kalau ia tidak membaca terus sampai habis, maka itu memutuskan mualak. Dia baca dah separuh, lepas tu dia undur balik, pergi baca pula sekerak, itu dia panggil putus mualak. Memang agak sukarlah kan. Kalau gitu jangan berhenti-hentilah, teruskan bacaan tu. Baik. Far'un, masalah cabang, hukum orang syak. Dia baca Fatihah tapi dia ragu sebahagian daripada masalah. Tadi aku baca bismillah ke tak? Aku baca tadi iyyaka na'budu, ada syadah ke? Duk main iyyaka na'budu. Dia syak. Ataupun ada masalah apa, tengok dalam kitab. Kalau seseorang itu kedatangan syak di tengah-tengah membaca Al-Fatihah, tengah baca Fatihah dia syak. Adakah sudah ia membaca bismillah? Baca bismillah kau tidak ni? Kemudian ia meneruskan Al-Fatihah sampai tamat. Kemudian ia teringat ia telah membaca bismillah. Sudah. Tadi dia syak. Bila selesai baca Al-Fatihah, aku baca dah tadi bismillah, baca dah. Yakin dah. Apa hukumnya? Hendaklah ia mengulangi seluruh Al-Fatihah semula, semua sekali. Kena ulang balik. Lish, kenapa? Kerana ialah taksir dirinya diteruskan membaca Al-Fatihah walaupun dalam keadaan syak, bahawa bismillah sudah dibaca atau tidak. Sepatutnya bila kita syak situ, kita undur terus ke belakang. Baca bismillah balik, alhamdulillahirabbil alamin, baru pergi. Ni dah, dia jalan terus. Kemudian dia khayal mikir, baca dah lah, tak jadi. Masalah. Dan tidak boleh memberi kesan bagi rasa syak yang datang. Tidak memberi kesan, mana tak mudarat. Rasa syak yang datang dalam meninggalkan sesuatu huruf daripada Al-Fatihah atau lebih banyak dari bacaan Al-Fatihah. Huruf atau satu ayat atau lebih banyak daripada itu selepas tamat ia membacanya. Selepas sudah waladdallin amin baru duk mikir, aku tadi ada benda meninggal ke tak tertinggal. Ini masalah dia. Iaitu setelah tamat membaca Al-Fatihah, kerana yang zahirnya dalam keadaan itu ia telah membacanya dengan sempurna semua ayat dan hurufnya. Itu kat dia panggil waswah dah tu. Sebab waswah ni biasa dia mari setelah kita selesai, dia mari nak kacau kita supaya kita jadi orang waswah, solat entah ke mana, duk main waswah, duk ingat sana. Itu bahaya. Dan wajib mengulangi bacaan Al-Fatihah semenjak dari awal lagi kalau ia syak dalamnya, yang dalam meninggalkan suatu huruf atau lebih,
sesuatu ayat atau lebih sebelumnya, yakni sebelum tamat membaca Al-Fatihah. Tadi kalau kita dah khatam siap Al-Fatihah baru syak, abaikan. Ni belum khatam lagi. Bagaimana hukum? Maka wajib mengulangi Al-Fatihah seperti kalaulah ia syak, adakah ia telah membacanya atau tidak? Aku baca Fatihah ke tidak tadi? Baca Fatihah ke tidak? Kena ulang balik. Kenapa? Kerana asalnya ialah tidak membacanya. Dia panggil tamassuk bil asli. Asalnya kita tak baca. Kan? Tapi kita syok baca ke tak? Maka kira tak. Dia panggil kira tidak. Sebab asalnya kita tak baca. Dan hukum seperti Al-Fatihah itu ialah dalam hal ini ialah rukun-rukun yang lain. Iaitu syak tentang seluruh rukun itu sendiri. Atau sesuatu juzuk daripada rukun sebelum sempurnanya, maka memberi kesan. Atau selepasnya tidak memberi kesan. Kita terlupa gini-gini. Aku baca tidak tadi tahiyat tadi. Aku baca rokok macam mana. Mana kalau belum lagi sempurna, kita kena ulang balik. Kalau dah sempurna, tak payah ulang lagi. Itu dia panggil was-was. Kalaulah seseorang itu syak tentang rukun sujud itu sendiri misalnya. Dia sujud ke tidak? Mana dia jadi syak, aku sujud ke tak sujud ni? Kan? Nah, apa jadi? Misalnya, maka hendaklah ia melakukan sujud itu. Kalau kita syak sujud, sujud balik. Atau kalaulah ia kedatangan syak selepasnya, yakni selepas ia melakukan sujud, tentang adakah ia meletakkan tangan atas lantai, maka tidak wajib ia melakukan sesuatu, mengulangi sesuatu daripada sujudnya itu. Tak perlulah. Kita ingat bahawa kita ni waras. Maksudnya waras, kita pun buat dah tadi, betul. Tapi ini syaitan mari nak kacau aku, abaikan godaan syaitan. Kita kena lawan sungguh dengan syaitan ni. Kalau tidak, memang was-was lah kita. Baik, orang ni khayal. Khayal pula dah. Kalaulah seseorang itu membaca Al-Fatihah dalam keadaan lupa. Dia lupa, dia duduk baca Fatihah. Kuat khayal ni, duduk mikir ke pasal pagi, pasal petang. Bunyi kata sudah injek dua dos ni boleh berjalan, duduk fikir nak pergi sana sini tu. Kan? Dia tak fikir bila dengan Covid naik pula ni. Contoh. Sampai ke ayat siratal ladzina an'amta alaihim, baru dia khabar, aku dengar solat ni, fikir gimana sini. Dan ia tidak yakin telah membacanya. Aku baca pada awal, aku baca separuh tadi tu. Maka pada masa itu maka wajib ia memulai membaca Al-Fatihah itu dari awalnya lagi, kena ulang balik, mukhayal entah apa tadi tu. Dan wajib ia menjaga tertib di dalam membaca Al-Fatihah, iaitu mengikut susunan yang terkenal sebagaimana membacanya dalam Al-Quran. Menjaga tertib, mesti tertib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik ya. Jangan tukar. Jangan ihdinas siratal mustaqim, Malik yaumiddin. Tak boleh. Maka menjaga tertib wajib dalam Fatihah tapi tidak wajib dalam tasyahud. Walaupun tasyahud itu rukun, tetapi tidak wajib tertib. Dengan syarat selama tidak merusakkan maknanya. Maknanya kita bertukar tertib tapi tak merusakkan makna, dimaafkan. Tetapi disyaratkan dalam tasyahud itu hendaklah dijaga tasdid-tasdidnya dan mualatnya seperti dalam Al-Fatihah. Ini boleh orang ni tak sedar. Dia punya baca Fatihah sampai sudah. Dekat-dekat nak sudah baru fikir, aku tu dah baca Fatihah sekarang. Ulang balik. Apa punya khayal. Dan sesiapa yang tidak tahu seluruh Fatihah. Dia ni tak pandai ni, baru masuk Islam. Dan tidak mungkin baginya mempelajari Al-Fatihah itu sebelum kesempitan waktu solat. Nak belajar tak sempat dah. Dan tidak mungkin baginya membaca Al-Fatihah itu misalnya daripada mushaf. Kita nak bagi Quran pun tak boleh baca. Benda tak ada baca.
maka wajib baginya membaca 7 ayat Quran walaupun dia bercerai-cerai ayatnya dengan tidak mengurangkan huruf-hurufnya dari bilangan-bilangan huruf Al-Fatihah. Macam mana dia ni? Dia baru masuk Islam, Fatihah tak erti belajar, tapi dia bahas apa surah lain. Andai kata. Dia berkawan dengan orang Islam, pernah dia belajar kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sepatah tu. Maka dia kena ulang 7 kali. Cukup 7 ayat. Ataupun mengikut bilangan huruf. Maka bilangan huruf itu ialah 156 huruf. Termasuk Bismillah. Huruf-huruf bertasydid. Dengan disabitkan alif bagi Maliki. Maliki Yaumiddin. Pada ayat Malik Yaumiddin. Jadi dia kena baca biar cukup 156 huruf. Dan kalau ia berupaya membaca sebahagian dari Al-Fatihah, dia boleh baca separuhnya. Alhamdulillah dia boleh baca. Maka hendaklah ia mengulang-ulang membacanya supaya ia mencapai kadar bilangan hurufnya itu. Ulanglah, ulang juga. Kalau ia tidak boleh membaca ayat-ayat ganti Al-Fatihah, mana nak pandai Al-Fatihah tak erti, ayat lain betul lagi tak pandai. Maka ia hendaklah membaca 7 jenis zikir. Seperti itu. Yakni kita bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ulang balik 7 kali, 7 jenis zikir biar menyamai dengan huruf Al-Fatihah. Yakni yang mengandungi bilangan huruf sebanyak 156. Baik, anda yang terakhir. Kalau ia tidak berupaya juga walaupun sudah untuk melakukan itu, maka ia berdiri sekadar lama masa membaca huruf-hurufnya. Cukuplah. Pakai berdiri. Tak tahu apa senyak. Ikut orang, ialah senang. Orang sujud, orang rokok lah dia pun. Mana itu dia panggil, dalam bahasa fiqh dia panggil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berdasarkan kepada ayat Quran ini, Allah Ta'ala tidak beratkan seorang hamba itu kecuali setakat dia mampu. Dia mampu, tak mampu lagi nak baca Fatihah, sabar dulu, nanti kita ajarlah pelan-pelan. Alhamdulillah. Tamatlah kita perbincangan tentang Al-Fatihah. Mana Al-Fatihah ni para pelajar sekalian, kita kena baca, jaga huruf dia, jaga makhraj dia, dan mesti berturut-turut, tak boleh berhenti lama, terputus mualat, tak boleh masuk bacaan asing daripada surah Al-Fatihah, walaupun daripada Al-Quran juga, daripada hadis Nabi, tak boleh. Ini dia panggil undang-undang. Sebab apa? Sebab Al-Fatihah itu rukun, maka dia ketat, rukun yang besar dalam salat ni. Nabi kata apa? La salata, tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah, kecuali orang yang masbuk. Dalam sedi lepas kita dah bincang tentang makmum yang masbuk, yang mari lambat, imam sudah nak rokok, maka dia dimaafkan. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah kita tentang Al-Fatihah. Sekarang ini kita pindah pada setelah kita takbiratul ihram, ada lagi perkara sunat. Sebelum baca Fatihah, ada benda sunat yang kita kena baca. Apa dia? Yang pertama, dia panggil baca doa iftitah. Baca doa iftitah. Yang kedua, baca ta'awuz, iaitulah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dua-dua ni mesti dibaca secara perlahan. Tak kira lah solat malam ke solat siang, bacaan dianya mesti perlahan, tak boleh baca kuat-kuat. Dia termasuk dalam sunnah. Kalau tak baca, sah solat kita, tapi rugi pahala. Kita sudah belajar kan matematik, pahala dosa sunat dengan fardu ni. Yang fardu ni kalau tak buat berdosa, yang sunat ni kalau tak buat tak boleh pahala. Letak situ. Baik, kita pindah kepada tajuk wasunnah wa qila yajib, dan disunatkan. Bahkan ada qaul tu dengan makna pendapat.
Pelajar-pelajar tanda. Qaul dengan mana pendapat yang mengatakan wajib baca doa iftitah. Ada kata wajib baca doa iftitah. Pelajar-pelajar tanda sikit supaya tak keliru. Doa al-iftitah mustahabun la wajib. Doa iftitah ni satu doa yang sunat, tidak wajib. Menurut majoriti besar ulama ni sunat. Cuma ada riwayat, satu riwayat daripada Imam Ahmad, riwayat ini pun tidak kuat, mengatakan wajib doa iftitah. Siapa kata wajib? Satu riwayat daripada Imam Ahmad. Mana tidak kuat lah. Sebab itu dalam kitab-kitab mazhab Hambali pun tak sebut mengatakan wajib, tidak. Cuma qila, ada pandangan, ada qaul yang kata wajib. Jadi kita pegang yang kita lah, sunat. Bila sunat tak buat, rugi. Rugi apa? Rugi pahala walaupun tidak berdosa. Sah salat. Kita kena belajar. Maka disunatkan selepas takbiratul ihram, sama ada pada sembahyang fardu, sembahyang wajib atau solat sunat yang lain daripada solat jenazah. Solat jenazah tak masuk, tak sunat, iaitu membaca doa iftitah. Apa doa iftitah? Doa pembuka solat, pembukaan solat. Sunat. Secara sir, tak bagi belajar. Sirun, sinra, mana secara perlahan. Itu makna sir. Secara sir, apa makna sir? Secara perlahan. Dengan syarat, kalaulah aman daripada terluput waktu dan berat pada sangka makmum bahawa ia boleh mendapat rukuk imam. Jadi kalau kita nak baca iftitah ni, kita kena ingat, aku sempat ke tidak baca Fatihah ni? Kalau tak sempat, jangan baca iftitah. Terus Al-Fatihah. Selama ia belum memulai membaca ta'awuz atau membaca Fatihah. Tuan-tuan kena ingat. Syarat kita nak baca doa iftitah ni ada dua syarat. Lepas takbiratul ihram, kita baca terus dia. Tapi setelah kita takbiratul ihram, kita tak baca, kita bagi baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Terlupa pula iftitah, no U-turn, tak boleh undur balik. Ini sebab kita dah pergi ke tempat lain, ataupun kalau sudah baca Al-Fatihah lagi tak boleh undur sebab kita sudah pergi ke rukun. Macam mana rukun nak balik ke sunat? Mana kalau terlupa, lepaslah, kira rugi pahala. Ataupun kita boleh pahala juga sebab lupa, insya-Allah. Baik. Walaupun secara terlupa ataupun makmum duduk beserta imamnya, contohnya kita masuk, imam sudah duduk di tahiyat awal, sedang dia sujud, kita pun Allahu Akbar, jangan baca iftitah, langsung turun ikut imam. Dan kalau ia membaca amin beserta dengan imam, amin imamnya pun tak boleh lah, habis dah. Jadi kita masuk tu, imam sedang waladdallin, amin, wajah tu aja lah, tak ada dah. Baca Fatihah terus. Baik. Dan itu kalau kita yakin. Dan kalau makmum rasa bimbang, terluput peluang membaca surah, dia kata kalau aku baca doa iftitah sempat dengan Fatihah tapi surah tak sempat, mungkin imam makan rokok. Kita sembahyang tengah hari ni, kalau kita solat malam, kita tahulah nak baca imam baca surah apa, kan? Kalau surah baca wal asri jangan pasal, imam baca watin pun boleh tak sempat dah. Kalau imam baca surah panjang, contohnya tabat yada abil, apa ni yang panjang-panjang, tabarakallazi biyadihil mulk, boleh lah. Jadi kita rasa tak sempat baca surah, bila membaca surah itu disunatkan baginya dengan ia tidak mendengar bacaan imam, syaratnya kalau tengah hari lah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh kami, iaitulah Ibnu Hajar dalam Syarah Al-Ubab, katanya kerana mendapatkan iftitah itu sudah tahqiq, maknanya kalau kita baca iftitah sudah pasti dapat, walhal
terlepas nak baca surah itu sesuatu yang diwahamkan, wahamkan, agakkan. Mungkin. Tapi mungkin sempat. Kita baca iftitah, baca Fatihah, sempat lagi baca surah sebab imam belum rokok. Dan kadang-kadang tidak berlaku pun, memang imam baca panjang. Maka disunatkan membaca iftitah dalam hal ini kerana yang tahqiq, yang pasti itu ditinggal kerana sesuatu yang tahqiq itu ditinggal kerana sesuatu yang diwahamkan. Tidaklah. Jadi kita baca sebab yang pasti dapat. Apa dia dapat? Dapat apa ni, doa iftitah. Tapi surah tu kemungkinan. Jadi kita tinggal yang mungkin, kita ambil yang pasti. Maknanya kerana yang tahqiq itu tidak ditinggal dengan sesuatu yang diwahamkan. Jadi jangan tinggal hak pasti dengan perkara yang kita tidak pasti. Baik. Apakah bacaan-bacaan yang terdapat dalam doa iftitah? Ini bacaan. Pelajar tuan-tuan. Bagi pelajar yang sudah ada kitab ni, Perisai Muslim, tengok di muka surat 39. Muka surat 39 yang ada ni, yang ada dalam handphone, tulis di handphone kita tu iftitah. Buka My Perisai, tulis iftitah, akan keluar lalu. Ni tempat yang kita nak baca ni. Alhamdulillah. Mudahnya tuan-tuan. Dia kata nak buka macam mana tengah duduk lain ni ustaz weh. Dia kata pandai-pandai awak lah, cari sendiri. Maka di antara bacaan yang diajar yang tersabat dalam Sahih Muslim yang dia pendapat, dan banyak doa-doa yang diriwayatkan dalam hadis berkenaan dengan doa iftitah ini, dan yang afdalnya ialah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu tengok, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini bacaan. Panjang lagi ni. Tengok dalam kitab kita ni panjang lagi riwayat Muslim. Tapi tuan saya ambil separuh, kita ambil sepakat tu dulu. Jadi menariklah. Maksud dianya, ku hadapkan wajahku kepada dia, kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi sebagai seorang yang hanif, yakni orang yang mengelak diri dari agama-agama lain yang batil kepada agama yang hak, yang benar. Berserah diri kepada Allah dalam agama Islam, serta aku tunduk serta aku tidak termasuk dalam golongan musyrikin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku hanyalah bagi Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan itulah aku diperintahkan, dan aku adalah dari golongan orang muslimin. Ini dipanggil, riwayat ini riwayat Muslim, sahih ini. Baik. Dan disunatkan bagi makmum yang mendengar baca imamnya supaya bersegera dengan baca doa iftitah itu. Mana kalau kita imam itu tak berhenti lama selepas waladdallin sampai amin, dia baca selalu Al-Fatihah, maka kita kena cepatkan iftitah. Contohlah kalau ataupun kita masuk tu awal lagi sama-sama Fatihah dengan imam, jadi kita kena baca cepat. Sama-sama takbir terangnya imam mungkin sempat kot, sebab imam baca doa iftitah juga. Dan bertambah lagi sunatnya bagi orang yang sembahyang imam mahsurin. Apa dia mahsuri? Bukan mahsuri di Langkawi tu. Mahsurin maknanya dengan jamaah yang tidak datang lain kepada mereka. Jadi mereka sembahyang dalam kalangan mereka saja. Maknanya kita solat kelompok kita 4-5 orang ni je. Dan memang orang ni setuju kita baca panjang. Jadi bolehlah lain pada hamba-hamba abdi wanita yang bersuami, yang reda, yang suka dengan panjang pada lapaznya. Jadi kita boleh baca lagi riwayat lain pula. Ni dalam perisai kita ni berapa riwayat ada ni. Masya Allah, tabarakallah. Banyak riwayat ada. Jadi kita gila-gila tak apa. Sekali baca yang ni, nanti solat malam nanti baca yang lain pula. Oi, tak sempat ustaz, nak hafal macam mana? Awak potong stick lah besar-besar. Kan, untuk solat sunat lah, solat sunat di rumah kita print besar,
tampal di dinding. Wajah tua dia lah je baca itu. Tapi untuk solat fardu baca yang ingat adalah supaya kita tak banyak pergerakan dan tak banyak langgar dia punya peraturan. Dan tiada makmum lain yang datang untuk sembahyang bersama dengan mereka walaupun sedikit hadir mereka itu, dan masjid itu bukan di tempat orang lalu. Maknanya kalau orang lalu kita baca panjang-panjang, nanya orang nak travel, nak musafir, kita baca doa panjang, jangan. Inilah apa yang ada dalam hadis tentang doa iftitah. Kalau ada orang lain lagi sembahyang di sana, atau kalau masjid itu di tepi jalan lalu lalang, maka sunat doa iftitah itu apa yang telah sebut itu sahaja, jangan tambah. Tapi kalau kita nak tambah lagi, boleh. Dan apa yang datang dalam hadis tentang doa iftitah itu ialah apa yang diriwayat oleh Asy-Syaikhan, oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bacaan dianya tengok dalam kitab ni, dalam buku perisai kita ni, muka surat 39. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya kama yughassalu thawbu bil ma'i was thalji wal barad. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was thalji wal barad. Ini riwayat kita ada. Dalam kitab tu ada lagi, ada tambahan lagi. Jadi kita pegang hak dalam kitab itulah, hak dalam perisai kita ni, kan? Allahumma ighsilni min khataayaya bis thalji wal ma'i wal baradi. Maksud dia, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana Allah jauhkan sebagaimana Tuhan hamba jauhkanlah antara timur dengan barat. Tepat itu Tuhan hamba lah. Sebagaimana Allah jauhkan timur dengan barat, jauh jarak dia, aku nak jauhkan aku dengan dosa aku tu. Maknanya hapuskanlah dia tu. Ya Allah, bersihkanlah hamba dari dosa-dosa hamba sebagaimana dibersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Manakala baju hitam tak nampak kita punya kotor, kan. Tapi kalau baju kain putih, Masya Allah, nampak selalu kotor. Tai lalak pun nampak, kan. Ya Allah, basuhkanlah hamba dari kesalahan diri hamba ini sebagaimana dibasuhkan kain dengan air salji dan hujan batu. Jadi ada, kalau riwayat dia ni tidak sebagaimana, ya Allah, basuhkanlah kesalahanku dengan air, dengan salji, dengan segala air hujan, air batu. Jadi kita nak semua sekali. Timbul lagi soalan, kenapa dia sebut air sejuk, air batu ni basuh dosa? Sebab dosa-dosa tu mari daripada syaitan. Syaitan mari daripada api, dia panas, maka elok dibasuh dengan air batu, dengan ais. Barulah selesai. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, dalam perisai kita ni ada lagi beberapa bacaan yang menarik. Sebab itulah kita dah hadiahkan kepada para pelajar. Kita dah bagi yang PDF bagi, yang dalam aplikasi handphone pun, Android pun ada. Tuan-tuan boleh ambil lah mana-mana saja. Hari ni ada seorang pelajar hantar kepada kita, dia telah buat untuk aplikasi handphone, tapi untuk Android jugalah. Ni zikir pagi petang. InsyaAllah admin kita akan edarkan dalam grup kita ni. Ni zikir ni. Kita kata jazahullahu khaira kepada pelajar kita yang buat program ni untuk memudahkan. Lekat di handphone, senang. Nak baca zikir pagi, tekan, ada. Kalau duduk dalam grup tu nanti terdelete, mati habis dia, kan. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah kita. InsyaAllah maka sudah iftitah dan takbir pada hari raya. Bila ia telah melakukan keduanya itu, maka disunatkan berta'awuz. Jadi kita akan masuk kepada sunat yang kedua dalam qiyam, iaitulah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita baca Al-Fatihah. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.